Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa kedatangan jin itu adalah suatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui bala tenteranya dari alam ghaib yang tidak diketahui keseluruhannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW menceritakan adanya rombongan jin mendengar Nabi baca Quran, amanna bi rabbina ahada. Kata kalau Muhammad cerita pada sahabatmu, kepada orang kafir, telah diwahyukan kepada aku ada satu rombongan daripada jin, mereka mendengar Al-Quran yang dibaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar Quran dan kami hairan kagum. Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bila Nabi mendapat maklumat adanya makhluk gaib yang beriman kepada Allah, tak apalah kena rejam dengan batu, kena tagur. Ada manusia yang tak mau ikut. Di sana ada bala tentera Allah yang terlalu banyak. Bersama dengan dia termasuklah kumpulan jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi semangat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah SAW tidak menyedari kedatangan mereka pada kali yang pertama itu, tetapi ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya menceritakan kedatangan jin itu menjadi suatu berita yang memberi kecemerlangan dan kegemilangan kepada masa depan dakwah. Di sana terlalu banyak pertolongan dan kekuatan yang tidak dapat dilihat, yang sentiasa bersama-sama dengan perjuangan Islam, sehingga menjadi suatu keyakinan bahawa tiada siapa yang dapat menghalang kemenangan Islam. Menunjukkan bila Allah Ta'ala berjanji Islam akan menang, mesti menang. Tak ada siapa yang menghalang. Walaupun manusia menghalangnya, manusia menentangnya. Maka Allah Ta'ala wahai Nabi Musa, wahai Musa, memberitahu Bani Israel, sekiranya kamu Bani Israel tak percaya pada Allah dan seluruh manusia tak percaya pada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala tak berhajat pada siapa dia, maha kaya, tak mau beri pitih, tak mau tolong, tak mau apa pun. Allah Ta'ala boleh memenangkan agamanya kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini diturunkan pada Nabi Musa AS. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat ini. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan bahawa kekuatan Islam itu tetap didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan orang yang tidak menerima yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Suratul Araf juga menceritakan tentang jin berjumpa dengan Nabi. Disambung dengan ayat ini amaran pada jin, bukan sahaja manusia, termasuk jin. Wa man la yujib da'i Allah falaysa lahu bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan orang yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allah, wahai seluruh makhluk termasuk jin, walaupun kamu tak terima seruan Nabi SAW, tak terima seruan Rasul, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Tak boleh lari daripada Allah, sama ada manusia ataupun jin. Tak boleh melarikan diri daripada Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala boleh hukum di dunia dan boleh hukum di akhirat. Sama ada manusia ataupun jin, sama dia. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Tak ada yang boleh melindungi hamba-Nya malaikat Allah, sama ada hamba-Nya manusia ataupun jin. Dan barang siapa yang tidak menerima Islam, sama ada jin ataupun manusia, semua dalam kesesatan yang nyata, dihukum oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ini ucapan jin. Ucapan jin sendiri yang disebut dalam suratul jin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Nak lari pun tak lepas diri. Ini jin sendiri mengaku. Nak lari pun tak lepas diri daripada Allah. Hukuman dia tak boleh keluar dari bumi, tak boleh lepas daripada langit. Tidak boleh melarikan diri sekali-kali. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis yang lain, selepas Nabi berada di Mekah, belum berhijrah, pada suatu malam Nabi ajak Abdullah bin Mas'ud keluar. Ikut Abdullah bin Mas'ud, ikut Nabi. Siapa dekat kawasan Masjid Jin di Mekah pada hari ini, dikenali dengan jalan hijun antara Safa dan Marwah. Di Marwah tu ada jalan yang beratap dulunya. Itu kawasan pasar di situ. Jalan jauh tu ada masjid. Di Safa di situ Rasulullah suruh Allah Mas'ud duduk. Rasulullah ambil tongkat je, buat kawasan atas tanah. Mau duduk sini, jangan keluar. Duduk sini, tunggu. Rasulullah pun pergi. Allah Mas'ud duduk situ. Dan Allah Mas'ud nampak yang datang macam baca jenis. Dan dengar Rasulullah bercakap dengan satu kuat. Ada mengangkat suara, ada yang macam baloh, ada macam-macam. Sehingga jauh malam, sampai akhir malam, Allah Mas'ud bimbang kepada keselamatan Rasulullah SAW. Dia nak tinggal, Rasulullah pesan, jangan tinggal kawasan ni. Nak pergi, tak berani. Dua kawasan. Kerana dia pesan yang keluar kawasan ni. Sehingga dekat dengan subuh, bawa Rasulullah datang dan bawa Allah Mas'ud balik. Dan cerita Allah Mas'ud, aku berjumpa dengan rombongan jin yang beriman kepada Allah. Mereka bertanyakan masalah-masalah agama, dan mereka menyelesaikan perbalahan sesama mereka. Dia selesaikan perbalahan sama mereka. Itu peristiwa yang lain pula. Setelah datangnya pertolongan dan tanda kemenangan yang begitu rupa, hilanglah segala kesedihan dan duka cita. Cahaya keimanan bertambah sinarnya. Semangat dan harapan makin berkobar. Pemberian bagi dia ke Taif bukan untuk selama-lamanya, tetapi sebahagian daripada langkah harakah dan peningkatan dakwah. Dari hanya mengajak kepada Islam, ditambah dengan meminta pengakuan untuk menolong dan mempertahankan agama Allah. Bertambah satu lagi dalam dakwah. Nabi pergi ke Taif dengan tujuan untuk mengajak orang Taif masuk Islam, dan orang Taif berjuang bersama dengan dia. Itu peningkatan. Kalau di Mekah ajak masuk Islam saja, tak sebut lagi masalah perjuangan yang lebih. Di Taif ni untuk mengajak orang ikut Islam dan berjuang untuk lawan mereka yang menentang Islam. Termasuk yang ada di Mekah, mereka untuk menegakkan sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat bertolaknya gerakan Islam tidak seharusnya di satu tempat saja. Oleh itu orang Islam diarah supaya berhijrah ke Habasyah. Meskipun Islam mendapat perlindungan di Habasyah, tetapi ianya tidak sesuai untuk menjadi pengkalan yang kuat. Sebaliknya, suasana semenanjung tanah Arab sahaja yang mempunyai peranan yang berkesan untuk dijadikan pengkalan. Perjalanan baginda ke Taif bukan sebarangan, tidak sekadar hanya mengajak manusia kepada Islam, tetapi mencari pengkalan dakwah selain dari Mekah. Walau bagaimana sekalipun
bagi dia pulang juga ke Mekah, tempat pertama turunnya wahyu dan tempat berkumpulnya jamaah haji dari seluruh pelosok semenanjung Arab. Wadi Nakhlah masih ditinggal, mereka pun bertolak menuju ke Mekah. Nabi berhasrat nak balik ke Mekah juga. Taif hanyalah sebagai pengkalan baru di luar Mekah untuk mengajak penduduknya memberi kekuatan dengan masuk Islam. Namun Mekah tetap menjadi pengkalan. Walaupun Habasyah rajanya sudah masuk Islam, Habasyah tidak sesuai untuk menjadi pengkalan. Mekah adalah pengkalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk dilahirkan zuriatnya Nabi akhir zaman melalui Ismail, lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah tempat berkunjung penduduk yang datang dari seluruh pelosok dunia di akhir zaman, dipilih oleh Allah taala. Di awalnya pengunjung kabilah-kabilah Arab, mereka datang berhimpun di Mekah. Mekah tempat yang paling penting, Mekah tak boleh ditinggalkan. Maka Nabi tidak terus berada di Nakhlah berehat dan mesti balik ke Mekah juga. Apabila Zaid bin Harithah mengetahui hasrat Rasulullah SAW untuk terus pulang ke Mekah dan menyedari betapa bahaya dan besarnya cabaran yang akan dihadapi, beliau bertanya kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah SAW hendak memasuki dan menghadapi orang musyrikin yang telah menghala baginda dengan menghala baginda. Zaid kata Rasulullah, macam mana kita nak buat, nak balik Mekah pula? Mekah orang hala kita dah, nak bunuh kita. Di Taif, pergi Taif orang hala kita pula, nak bunuh kita juga. Nak buat macam mana? Nak balik Mekah pula? Dengan tegas Rasulullah SAW menjawab, ya Zaid, inna Allah azza wa jal lima tara farajan wa makhrajan wa inna Allah nasirun dinahu wa mudhirun nabiyahu. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kami lihat, yang kamu lihat, pasti ada kelapangan. Ada kelapangan dan ada jalan keluar, dan Allah pasti menolong agamanya dan memenangkan nabinya, kata Rasulullah Zaid. Wahai Zaid, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan mengadakan jalan keluar pada akhirnya. Allah Ta'ala akan memenangkan nabinya pada akhirnya. Terah Nabi jawab pada Zaid. Jawapan yang lahir itu menampakkan keyakinan hati seorang nabi pada Tuhannya, lantaran bagi dia memahami bahawa urusan menegakkan Islam itu bukan semata-mata kemahuan hatinya, tetapi yang lebih besar ialah urusan dari Allah. Di sana pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu sahaja atau mensia-siakannya. Sebagai seorang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dalam arti kata yang sebenarnya, dan diyakini semua makhluk adalah terlalu kecil di sisi Allah, bahkan tidak peduli penat dan lelah, serta bersedia untuk berkorban apa sahaja, kerana segala yang dilakukan dan diperjuangkan itu adalah urusan dari Allah yang maha suci dari segala kekurangan, maha penyayang lagi maha perkasa. Lainlah kalau apa yang diperjuangkan itu tidak ada kena mengena dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan makhluk-makhluk adalah habuk yang halus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Allah, bukan urusan manusia. Kalau ini urusan Allah, tak ada siapa yang boleh menghalang kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, Allah Ta'ala mesti memberi kemenangan kepada Rasulnya, sebagaimana Rasul zaman dulu, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca sebelum ini, Nabi Musa alaihi salam yang mengajak Bani Israel keluar dari Mesir daripada kezaliman Fir'aun. Setelah Bani Israel ikut Nabi Musa sampai di Laut Merah,
tersekat dengan laut. Dalam masa yang sama, tentera Fir'aun yang jumlahnya 1 juta sampai dari belakang. Mereka hanya ratus ribu saja. Ramanya tentera Fir'aun sehingga asap menjulang ke langit. Asap kuda yang banyak untuk menyerang. Bani Israil kata, inna lamudrakun, kita akan dapat dibunuh sekarang. Habislah kita wahai Musa. Muajak sangat lari, duduk di Mesir model-model ada, walaupun dalam keadaan seksa. Sekarang apa jadi? Laut di hadapan, tak dia nak lari dah, habis kita. Apa jawapan Nabi Musa AS? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa kata, kalla, tidak sekali-kali. Fir'aun tidak boleh membinasakan kita. Ini perintah Allah. Allah Ta'ala perintah kita suruh keluar. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku. Tuhan akan tunjuk pada aku, kata Nabi Musa dengan tegas. Oleh kerana ini perintah Tuhan, Tuhan akan tunjuk apa jalannya. Kalau mati, matilah. Mati masuk syurga lalu, takut apa? Takut apa? Ataupun Tuhan nak menangkan di dunia, maka berlakulah mukjizat. Mukjizat ialah Nabi Musa memukul tongkat dengan perintah Allah. Laut menjadi lorong-lorong, mereka selamat. Tentera Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah sekali dengan Fir'aun. Ini berlaku zaman dulu. Maka Nabi yakin, Nabi kita Muhammad SAW yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi kita lebih besar lagi. Bukan Mesir saja. Nabi Musa Mesir, Bani Israel. Ini untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Kuasa besar Parsi, Rom, China, India, Mesir, semua dunia. Termasuk kuasa besar yang ada pada hari ini. Mesti diajak pada Islam. Macam mana Islam nak menang? Dalam keadaan orang Islam dah dikepung. Nabi pada perintah awal dikepung di Mekah, pergi ke Taif kena kepung pula. Macam mana? Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mesti memenangkan agama dia pada akhirnya. Kerja kita ialah kerja beramal dengan perintah Allah. Berjuang menegakkan agama Allah. Bila menang, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun berapa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan jadi peramal-peramal politik yang tak percaya pada Allah. Buat ramalan, beberapa tahun lagi nak menang, beberapa tahun lagi nak menang. Dekat-dekat nak menang, kita ikut agama. Lain saya ikut lagi, dekat nak menang, boleh ikut agama. Jadi gitulah kerja Islam ni. Tidak. Allah Ta'ala uji manusia. Siapa yang ikhlas dengan Islam ni. Rasulullah SAW tidak pulang ke Mekah secara tergesa-gesa, tetapi dengan amat teliti. Pulang dengan amat teliti. Terlebih dahulu baginda singgah di Gua Hira. Singgah di Gua Hira, tempat menerima wahyu yang pertama, dan menghantar urusan menemui Al-Akhnas bin Syarih untuk meminta perlindungan. Wallahu a'lam.